Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa rasulina wa uswatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Apa khabar semua? Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang Allah telah kurniakan kepada kita. Baik nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hari ini dapat kita bersama-sama dan juga nikmat kita sama-sama dapat meraihkan Hari Raya Aidil Adha. Masih lagi belum terlambat saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha buat anda semua. Para penonton, tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baiklah, saya yakin mungkin pagi ini pagi yang indah, pagi yang mendamaikan, tambah mungkin ada yang berkumpul bersama dengan ahli keluarga di kampung kan, dan mungkin ada pagi ini nak melaksanakan ibadah kurban, insya-Allah dipermudahkan, amin ya rabbal alamin. Pagi ni kita nak sama-sama sambil-sambil berhimpun tu kita dapatkan ilmu, dan ilmu ini adalah ilmu yang sangat dekat dengan kita. Tadi saya ada sebut tentang ibadah kurban kan, dan hari ini tanyalah Ustaz untuk hari Isnin 11 Julai 2022 bersamaan dengan 11 Zulhijjah 1443 Hijrah. Para penonton sekalian, kita akan bicarakan, kita akan sembang-sembangkan, diskusikan topik kita iaitu berkaitan dengan akhlak, dan kita nak fokuskan kepada agihan daging kurban. Itu dia, daging kurban macam mana nak diagihkan? Boleh ke bagi ikut suka ataupun bagi dekat kawan-kawan yang ngam dengan kita je? Kalau nak tahu, tak apa, kena terus bersama sehingga ke penghujung rancangan. Cumanya untuk memberikan pencerahan, berkongsikan kefahaman kepada kita semua, saya sangat beruntung sebab dah lama betul tak jumpa. Artinya lama benar lah. Yang berbahagia Ustaz Muhammad Jazlan Abdullah bersama dengan saya pada pagi ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar kita? Alhamdulillah sihat, syukur. Alhamdulillah. Saya pun macam ni lah Ustaz. Nak kata sihat, biasa-biasalah. Salam Aidil Adha. Alhamdulillah, salam Aidil Adha juga Ustaz. Alhamdulillah. Raya di mana Ustaz? Saya raya di sini dan insya-Allah besok pagi bawa balik ke Johor. Ke Johor. Insya-Allah. Subhanallah. Baiklah Ustaz, saya yakin banyak yang Ustaz akan kongsikan, terutamanya berkaitan dengan pengalaman Ustaz juga pernah melaksanakan ibadah di luar negara kan Ustaz kan? Ya, insya-Allah. Dan insya-Allah kita akan kongsikan sama-sama dengan para penonton kita. Cumanya saya nak alu-alukan soalan daripada anda para penonton sekalian. Sila ajukan soalan kepada kami, iaitu kepada Al-Fadhil Ustaz untuk diberikan pencerahan. Cumanya saya mohon soalan tersebut biar ringkas akan tetapi padat dan bertepatan dengan topik. Dan hari ini kalau anda nak tanyakan soalan, senang sahaja, boleh hubungi kami terus di talian 1800 88 1677. Itu taliannya, ataupun boleh terus tinggalkan soalan anda di ruangan Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Baik, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim kita mulakan perbincangan kita. Ustaz, topik hari ini agihan daging kurban. Ya. Kalau dilihat pada topik ini sebenarnya semua orang ada pengalaman ni Ustaz. Ya, betul. Gambaran awal perbincangan kita pada pagi ini, apakah cara terbaik sebenarnya dalam pengagihan daging kurban ni? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dai Hadari, alhamdulillah, ibu-ibu, ayah-ayah sedang beruntun yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama-tama kalinya sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi yang mulia ini dapat sekali kita berhimpun dan berkumpul dalam program Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bersyukur kita di atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita. Alhamdulillah. Masih juga Allah panjangkan umur kita khusus dalam mentaati Allah. Masih Allah kurniakan kita rezeki halal banyak lagi baik. Masih Allah kurniakan kita pelbagai kesempurnaan nikmat. Masih juga diberi nikmat makan, pakai, kesehatan dan pelbagai kesempurnaan nikmat. Khususnya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat beramal itu sendiri. Mudah-mudahan yang berkata-kata ini dan mendengar kata-kata ini kita semua menjadi hamba Allah yang bersyukur. Dan sama-sama kita panjatkan doa bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua jauh daripada sifat kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya. Ibu-ibu, ayah-ayah muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila kita sebut tentang korban ni, benda satu perkara yang akan datang kepada kita pada setiap tahun. Dan bila sebut tentang korban ni, maka kalau kita lihat apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-37, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Sadaqallahul azim. Dalam ayat ni Allah berpesan kepada kita melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daging korban dan darah itu sekali-sekali tidak dapat mencapai redha Allah Subhanahu Wa Taala.
Tetapi ketakwaan daripada kamulah yang akan dapat mencapai khususnya ibadah tersebut. Maknanya takwa tu, kita asas korban ni sebenarnya takwa. Bila sebut tentang takwa ni, maknanya dia mencari satu kesempurnaan dalam ibadah. Bila mana kita nak mencari kesempurnaan ibadah, khusus ibadah korban, kita akan lihat daripada bagaimana iaitu perkara yang perlu kita ambil kira. Pertama yang perlu kita ambil kira iaitu apa? Iaitu daripada sumber mana kita nak beli, iaitu apa? Daging korban tersebut, ibadah korban tersebut. Maknanya binatang korban tersebut. Sumbernya itu daripada mana? Tentunya daripada benda yang halal lah. Sebab Allah, kalau kita tengok, Nabi sebut innallaha thayyibun la yuqbilu illa thayyibun. Allah tu sangat baik. Allah tak akan terima benda-benda yang tak baik. Allah terima benda yang baik. Mana berasal dia mestilah daripada rezeki yang halal. Dan yang kedua, kalau kita tengok juga iaitu apa? Pemilihan binatang juga. Wah, ini sangat penting ya. Saya nak cerita kisah kita sikit lah, kita kongsi ya. Boleh, silakan. Saya ada beberapa perkara yang kita kongsi. Pertama dulu waktu saya belajar dekat Mesir, saya duduk dekat Syarif Abdullah di Abdul Bashar. Kalau kita tengok orang Arab ni, kalau bagi binatang korban ni dengan kita, dia ketuk rumah tau. Lepas tu ketuk rumah, kita buka. Assalamualaikum, salam. Ini berapa orang kat rumah? Saya cakap tiga. Tahu tak dia bagi apa? Setengah kambing tu. Setengah ekor. Macam mana tu? Tapi syukur Alhamdulillah. Gembiranya saya waktu tu macam mana? Seminggu makan kambing lah. Terbaik. Okey, dia cerita lah. Ini pengalaman. Dan Alhamdulillah syukur juga kita ada pengalaman sembelih di Kemboja. Di Kemboja tu saya tengok, okey, kita dah sembelih sampai 80 ekor, 70 ekor kan. Ya Allah, hai. Orang ni ambil daging ni, Masya Allah. Tak boleh cakap apa. Ada yang bawa balik kampung dia sendiri, dia bagi-bagi dekat kampung Cam tu kan, kita pergi kan. Macam-macam. Itu orang sedia maklum. Tapi ada satu lagi perkara yang saya cakap hebat sangat. Waktu kami berkorban di Pinyang. Pinyang tu maknanya satu tempat di negeri China. Jauhnya daripada Xi'an tu bukan dalam 6 jam macam tu lah, naik kenderaan. Tahu tak? Saya pergi sana kan, bagai pemilihan daging korban kan, lembu korban ni. Sampai sana, waktu tu harga dekat Malaysia lebih kurang dalam berapa tau? Harga lembu lebih kurang dalam 2,800. Itu cukup besar lah. Okey, 3,000 lah. Murah lah. Dulu. Ini dah 8 tahun, 9 tahun dulu. Saya sampai dekat Pinyang tu, saya nak beli lembu, tahu tak harga dia? 12,000 yuan. 12,000 yuan bersamaan apa? 6,000 ringgit Malaysia tau. Okey. Bila sebut 12,000 yuan, 6,000 ringgit Malaysia, adik saya ustaz tanya, okey tak dong? Okey tu gigil tau. Biasa kita 2,000 lebih, ini 6,000 tau. Kita memang tak ada pilihan lah. Jadi kita tengok lembu yang dipilih tu memang 400 kilo, 500 kilo yang betul-betul besar tu. Lepas tu saya pun cakap dengan Haji Cina tu, translator tu, cakap dengan dia, ada tak yang kecil sikit? Biasalah, orang Jawa, orang Melayu sikit kan. Macam kita boleh cakap cari sikit kan. Lepas tu kata apa? Cakap dengan orang ni, kata, kami di sini nak korban bukan yang kecil. Kami akan pilih binatang yang besar-besar aja. Hijau muka saya lah, hijau. Saya duduk terbenung sekejap. Saya balik fikiran saya tu ke Malaysia. Kalau kat Malaysia ni kita cari binatang yang kecil-kecil lah laku dulu. Yang besar-besar kemudian. Ini bukan untuk korban kan. Rupa tak, di sana tu berubah. Cara dia memang lain. Nak yang terbaik. Dia ambil yang besar-besar. Itu satu hal. Bila kampung Pinyang tu satu kampung yang miskin. Dia buat korban bukan macam kita. Buat korban memang sembelih dia mahal. Dia punya cara tu tombangkan lembu, saya tengok cara dia sembelih menghadapkan ke langit. Dia, kalau kita kan ada kan. Dia kepala tu naikkan ke atas, dia sembelih dan sebagainya. Ini pengalaman kita tengok. Lepas tu daging tu dimasak ramai-ramai, dimakan dekat masjid. Macam kita bagi kan, kita agihkan daging yang mentah lagi masak. Betul. Tak, dia masak ramai-ramai. Dan bayangkan saya tengok orang yang menunggu dekat tepi masjid tu bukan menunggu saja. Ada yang bawa ayam, ada yang bawa itik untuk disembelih sekali, dan ada yang bawa beras untuk apa? Untuk masak sama sekali dekat masjid. Begitu hebat sekali dua orang makna menyambut Aidil Adha ni, iaitu rasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada ibadah korban. Sampai lembu tak ada, tapi still bawa ayam, bawa itik. Saya, ya Allah, macam tu sekali hebatnya orang nak dapat semangat, iaitu sembelih korban tu sendiri dan makan ramai-ramai. Jadi pengalaman ni saya tengok ya Allah, bila balik dekat negeri kita tengok kita jauh, dan kita kadang-kadang kita tengok, minta maaf, kadang-kadang kita bukan jadi satu ibadah, kadang-kadang jadi adat dah. Sebab tu bila mana kita sembelih, kadang-kadang kita tengok bila waktu melapah,
lisan kita tak jaga, dah bergurau sampai kadang melampaui batas. Ni mak kita cakap lah, jadi kita biasalah kan, apa nak ekor-ekor berekor pula, kah ki. Kita lupa kadang-kadang kita yang kita pegang itu daging yang Allah beri keberkatan padanya, beri kelebihan, dan itu ada salah satu daripada daging yang ada semangat korban yang dibawa besok daripada dunia sampai akhirat. Kadang-kadang kita lupa. Sebab itu cara dia bagi. Itu sebab tu pemilihan tu penting. Mestilah lembu yang besar-besar. Dan begitu juga cara kita sembelih. Peradaban macam mana? Sekarang ada rumah sembelih lah. Orang dulu tengok orang sembelih macam mana adab dia jaga, sampai dikurung ditaruh tabir antara lembu dengan lembu supaya tak nampak. Yang tukang pisau tu asah tu pun jauh, bawa pisau pun dia sorokkan. Sebab apa? Tak nak tengok lembu tu tengok pisau. Macam tu sekali jaga peradaban. Itu orang dulu orang dulu. Begitu penyelenggaraan macam tadi lah. Kita bila ada jatuh kuasa kita jadi tokek, kan? Kita tak bawa pisau pun sama-sama pergi masjid. Mari, aku pun nak juga, tolong pegang, tolong lapah. Sebab tu daging yang diberkati Allah Ta'ala. Dan akhirnya bila kita cuai hal demikian, bab pembahagian korban. Itu yang tadi ada kata, kengkawan punya lain, aku punya lain, kan? Akhirnya orang miskin dapat tulang, kesian orang miskin. Untunglah untuk dapat buat usop lagi. Itu dah hal berkaitan dengan korban. Sebab itu saya nak sebut di sini, benda ni satu ibadah yang besar, dan Allah kirim kita ni 1 tahun 4 hari saja. Kan kita ambil lah perkara ini dan kita bersungguh-sungguh lah. Dan ingat, saya nak pesan satu je, berkorban ni hukumnya sunat muakkad, iaitu sunat yang dituntut bagi yang mampu. Agak-agak muka kita ni mampu tak? Agak-agak lah. Kan? Kalau tak mampu, maka waktu itu ingat, jangan susah hati. Sebab Nabi pernah sebut, Nabi pernah berkorban. Nabi sebut iaitu apa, doanya itu bila Nabi sebut hadza min anni, ini daripada aku, dan wa amman lam yudahi min ummati, dan bagi umatku yang tak mampu berkorban. Jadi saya nak sebut di sini, kalau kita mampu, korbanlah. Kalau kita tak mampu, jangan lupa kita makanlah daging korban. Sebab di situ ada kebaikan untuk orang berkorban. Dan kalau tak mampu kita makan daging korban, itulah daging yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa sama-samalah kita terus berkorban hari raya kedua, insya-Allah. Ada baki 2 hari lagi, masih sempat lagi nak beli lembu. Cari lembu yang besar, kita sembelih, kita agih dengan baik, dan insya-Allah kita akan dapat kebaikan, pahalanya, keberkatannya, menjadi saksi daripada Allah Ta'ala di akhir nanti. Wallahu alam. Subhanallah, satu mukadimah yang saya rasa menjentik hati kita semua. Bagaimana pengalaman Ustaz di China, Ustaz? Di Penyang. Di Penyang, bagaimana subhanallah nak lakukan korban, ibadah korban itu pilih lembu terbaik. Kita bagaimana, adakah pilih yang paling murah katanya? Bila Ustaz, mungkin sebagai pencerahan juga di awal ini, perbezaan dalam agihan daging korban antara korban sunat dengan korban nazar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini satu benda yang baik juga. Bila sebut berkaitan dengan korban nazar, dia hal berkaitan dengan hukum iaitu wajib. Iaitu apa? Bila mana kita menyandarkan sesuatu nazar kepada Allah Ta'ala, maka wajib bagi kita melakukannya. Dan perkara yang paling penting dalam pembahagian korban ni, khususnya penyelenggaraan korban, maknanya kalau kita yang menguruskan korban, kita kena asingkan dulu. Ini adalah korban wajib dan ini adalah korban sunat. Kita kena, itu yang terbaik. Sebab tu bukan suka-suka, ini amalan satu perbuatan yang kita kena berhati-hati. Sebab ini melibatkan hak orang ramai, hak yang berkorban dan sebagainya. Okey. Sebab apa? Sebab daging yang wajib, maknanya daging hasil daripada korban yang wajib, korban nazar dan sebagainya, maka waktu itu peserta korban tu dia tak boleh ambil. Dia tak boleh ambil walau sedikit pun, hatta kalau kita lihat dia tak boleh memanfaatkannya, dan begitu juga tak boleh juga diambil untuk dirinya dan orang yang di bawah tanggungan dia. Itu hendaklah diberikan semua kepada fakir dan miskin. Sebab tu orang yang menjaga korban ni, yang nak beri korban ni, dia kena faham betul lah. Itu bab korban wajib. Sebab takut-takut nanti dia bagi-bagi, dia pun terdapat. Bila dapat tu payah pula, Kang. Maknanya bila tahu, alamak aku termakan macam mana, kena ganti tu. Bukan kena ganti dengan lembu satu kita. Maknanya kita nilaikan dengan wang, kita bagi fakir miskin. Itu kena tahu. Jadi apabila korban sunat pula, kita kena tahu juga. Bila korban sunat, kita kena tahu cara bagian yang disebut oleh, kalau kita tengok ulama mazhab Syafi'i sebut apa, 1/3 adalah untuk, iaitu apa, orang yang berkorban.
Orang berkorban tu dia dapat 1/3. 1/3. 1/3. Kan? Katakan lembu tu dapat 90 kilo. Ya. Maka 30 kilo tu untuk peserta korban. 1/3. Dan 1/3 lagi wajib disedekahkan kepada fakir dan miskin. Fakir miskin. Dalam keadaan apa? Mentah lagi basah. Mana kita kena bagi? Cari fakir dan miskin. Bukan suka-suka tau. Nanti miskin dengan fakir tu kita tahu macam mana. Nanti kita sebut macam mana keadaan fakir dan miskin. Okey, senang je. Kalau kita lihat orang miskin ni bukan orang yang melebarkan miskin. Kita kena tahu kita miskin ataupun kita kaya raya. Tu je lah macam orang kaya raya kan. Okey, beza orang miskin dengan orang fakir. Orang miskin ni kalau kita tengok, katakan keperluan dia satu hari RM30 lah dia dengan keluarga dia. Tapi dia dapat kurang daripada RM30. Maka waktu tu dia miskin. Okey? Baik. Begitu juga dikatakan orang fakir. Bagaimana orang fakir? Katakan keperluan dia RM30, sekali dapat kurang daripada setengah daripada RM30. Mana kurang daripada RM15. Kurang daripada setengah. Maknanya dapat RM13, itu fakir. Jadi golongan inilah yang perlu yang kita cari, perlu yang kita bagi, perlu bagi daging yang baik, bukan tulang je tahu. Bukan tulang. Kita cakap tulang je, untung dapat tulang, boleh buat sup. Dia pun tak dapat langsung, marah pula. Ini daging tu kita kena bagi yang baik-baik saja. Itu hak dia 1/3, kan? Dan 1/3 lagi bolehlah diberi kepada apa? Jiran adik-beradik kita, jiran tetangga kita, orang yang kaya. Kau jangan tentang kau orang kaya, kau tak nak ambil daging korban tau, jangan main-main. Orang datang, Assalamualaikum, ini daging korban. Bang, sikit bang, mak bang saya ni kaya bang. Dekat dalam Xbox saya tu ada 3 ekor ni bang. Itu pun nak tutup Xbox pun tak boleh. Sebab apa? Sebab kaki dia terkeluar. Kau dengar cakap dia tu. Kita bukan nak ambil daging tersebut. Ingat orang kaya-kaya orang kaya-kaya yang makan di pinggan, makan di pinggan, minum bicawan okey baik-baik kita bukan nak ambil daging tersebut, kita nak ambil keberkatan daripada daging tersebut. Betul. Jangan sombong dan bongkak dan takabur. Ambil, kan? Saya ni bukan orang yang selalu minta daging kat masjid. Bukan saya nak ambil daging tersebut, saya nak ambil keberkatan. Itu yang penting tau. Kita kena ambil. Kau jangan pula duduk rumah je. Duduk bilalah daging nak datang. Dekat rumah aku dari la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dah lama dah 30 tahun dah aku gantung. Tak datang-datang daging korban. Yang kau tak pergi ambil tu kenapa? Kan? Sebab kita kena cari daging korban tersebut. Sebab itu 1/3 okey bagi kepada peserta korban dan 1/3 beri kepada fakir dan miskin. Itu wajib dan 1/3 bagilah kepada jiran-jiran, kawan, orang kaya dan sebagainya. Dan yang paling afdal sekali pembagi korban, kita ambil lah seperti mana Nabi ambil sikit, Nabi ambil macam satu geman genggam kan, balik buat makan, ataupun disebut dalam hadis kita tengok Nabi ambil sedikit daripada hati makan, dan kesemuanya itu disedekahkan kepada fakir dan miskin. Itu yang terbaik. Sebab ingat, kalau saya melihat dengan anak mata saya sendiri, kalau di Kemboja tu orang nak makan daging setahun sekali, dia dapat daging kita tu disimpan, dikeringkan untuk dimakan, untuk bawa ke 3 atau 4 bulan yang akan datang. Wallahualam. Kejap lagi Ustaz, saya nak tanya bagaimana yang dikatakan ada keberkatan pada daging tu? Sekejap lagi Ustaz ya. InsyaAllah. Baiklah, nantikan selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, setiap hari kami bawakan topik yang berbeza tapi dekat dengan kita semua, dan kami bawakan panelis yang berbeza latar belakang, namun tujuannya tetap sama para penonton sekalian, iaitu berkongsi ilmu, memberikan kefahaman kepada kita semua. Sebagai contoh, pada pagi ini kita sama-sama sembang-sembang berkaitan dengan topik kita akhlak, iaitu kita tumpukan kepada agihan daging korban. Tambah-tambah hari ini hari tasyrik yang kedua, ramai yang nak melakukan ibadah korban. Bagus, ia adalah sunnah. Akan tetapi sunnah akhlak juga kena jaga. Agihan daging korban tu kena betul. Baiklah, untuk pencerahan kita bersama dengan Ustaz Muhammad Jazlan Abdullah. Baiklah Ustaz, tadi saya tertarik bila Ustaz sebut orang kaya pun ambil. Okey. Janganlah kata kaya, tak payahlah kata macam tu kan. Sebab pada daging itu ada keberkatan. Betul.
macam mana kami semua ni yang menonton ketika ini nak menggambarkan daging tu ada keberkatan, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Dai Hadari, kita kena faham bab berkaitan dengan keberkatan. Keberkatan ni bukan nampak macam tu mana keberkatan, mana keberkatan kan. Mana manisan, mana masinan pula, masin lah mana. Benda tu dirasa. Sebab itu kalau kita tengok yang dikatakan keberkatan itu, barakah itu dalam masalah ziyadatul fil khair, ditambah kebaikan. Daging baik, tapi Allah tambah kebaikan daripada daging tersebut. Mungkin asbab kita makan daging tersebut, kita terus jadi orang yang bertakwa. Masya Allah. Mungkin asbab kita makan daripada daging tersebut, kita akan jadi orang yang tenang. Mungkin dengan asbab kita makan daging tersebut, sebab keberkatan, mungkin Allah kurniakan kita, jadikan keluarga kita keluarga yang baik. Kan ada anak pun makan. Anak baik kan. Sebab itu saya nak sarankan di sini, bila datang daging korban jangan simpan. Jangan simpan. Ini kita daging korban dah habis lauk baru pergi selongkar tu apa nama peti ais bawah mana. Itu macam ada daging korban je. Kita kena faham lah, daging ni berkati ni patut ni kita ambil, kita masak ni patutlah terus masak kita lah masak. Lepas tu nak makan tu cakap dengan anak-anak, ini kita dapat daging korban, syukur ini daging yang Allah pilih, yang Allah datangkan kepada kita untuk kita makan. Di sini disebut daging yang diberkati oleh Allah Ta'ala, daging pilihan Allah Ta'ala yang nak beri kepada kita. Mudah-mudahan apa yang kita makan niatlah yang baik-baik. Tak salah pun nak niat yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah beri kesihatan. Betul. Allah beri ubat penyakit. Kan? Ini jangan pula saya tak makan daging. Allah, makanlah sekali-sekali, setahun sekali je bang. Tahun sekali je makan daging, kan? Kalau tak iguplah daging. Dia kata saya tak boleh makan daging. Saya jaga badan. Saya jaga badan. Jangan cakap jaga badan, terasa hati. Maknanya saya tak sampai hati nak makan daging korban sebab saya tengok waktu disembelih dan sebagainya. Jangan begitu. Kita ambil sikit tu sebab apa? Bukan kita nak makan sangat daging tu, kita nak ambil keberkatan. Ingat, keberkatan, kebaikan, kelebihan Allah yang beri. Kita minta kepada Allah Ta'ala, hidup kita ni perlu kepada keberkatan. Kalau hilang keberkatan, hidup kita tak ada apa-apa. Hilang keberkatan dalam rezeki kita tu menyusahkan kita. Hilang keberkatan pada keluarga kita akan jadi berantakan. Hilang keberkatan dalam nilaian hidup kita ni akan dibenci oleh orang. Kan? Kita bukan nak cari orang yang kasih kita, tapi memang itu. Maknanya kita kena hidup ni, kita kena tahu. Minta Allah beri keberkatan, kelebihan. InsyaAllah dengan keberkatan, kelebihan itu Allah bantu dalam kehidupan kita. Makan daging korban, di situ ada keberkatan dan nilaikan. Ya. Makan ni, ini daging korban, bukan main-main bukan main. Ini daging pilihan Allah Ta'ala. Makan, niat baik-baik. Kita niat baik-baik, insya-Allah Allah beri kesembuhan penyakit kita. Allah beri kebaikan pada penyakit yang ada dalam hati kita. Ini banyak manusia ni banyak hal-hal yang kerana tak selesai. Jadi selesaikan tu dengan cari keberkatan dalam kehidupan. Wallahu alam. Allahu akbar. Nampak macam mudah. Nampak macam biasa-biasa. Tapi sebenarnya dari daging yang penuh keberkatan tu sebenarnya membawa keberkatan kepada ahli keluarga kita. Betul. Dan juga diri kita sendiri. Sebab kita tak pernah nilaikan daging tersebut. Itu taruh dekat ujung sekali. Ketam kita makan dulu, siput kita makan dulu. Siput sedut tahu, siput sedut. Lagi apa sebagainya. Ini dah tak ada, baru kita cari mana daging korban. Itu pun nak cairkan pun dekat 3 jam. Dah macam batu. Dah batu. Tak senonoh betul kita ni kan. Allahu akbar. Hai, ya Allah. Baiklah para penonton sekalian, sekejap lagi mungkin dapat daging. Itu yang patut didahulukan. Ada keberkatan. Baiklah, Ustaz. Ya. Ada Nurul Hidayah Saifuddin ni tanyakan soalan di Facebook lah. Satu soalan yang sangat cantik katanya, adakah penyembelih dan tukang yang melapar? Tu saya jadi pekerja ni lah semalam ni, tukang melapah ni. Layak untuk diagihkan daging kurban sebagai upahan kepada mereka kerana melaksanakan penyembelihan. Kemudian apakah sagu hati boleh diberikan kepada penyembelih? Baik. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Nurul Hidayah. Baik, ini soalan yang baik dan benda ni yang selalu berlaku dekat dalam masyarakat kita, khususnya bila kita mengadakan korban di masjid atau di tempat-tempat korban. Baik, kalau kita lihat apa yang berlaku pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala Sayyidina Ali karamallahu wajhah, maknanya diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyembelih haiwan korban dan menyedekahkan daging tersebut dan kulitnya, serta Nabi menyebut iaitu apa, serta menguruskan segala apa yang berhubung dengan kesembuhan korban. Maka disebut oleh Sayyidina Ali ini iaitu apa? Dan aku dilarang supaya tidak memberi upah kepada penyembelih. Okey.
Tidak dilarang maknanya memberi upah kepada penyembelih. Masuk yang melapah lah kan. Maka apa kata dalam hadis ni, hadis riwayat Muslim ni, qala nahnu nu'tihi min indina. Maka sedang dikata kita ni berupah bukan daripada daging tersebut, daripada harta yang kita ada. Oleh sebab itu dalam hadis kalau kita tengok, haram hukumnya memberi upah kepada orang yang menyembelih dan makna yang melapah daripada daging tersebut. Daging korban tersebut. Tak boleh disekalikan tak boleh. Ini upah. Ini upah awak upah awak kepala, upah awak ekor, upah awak kaki, gearbox dan sebagainya. Tak boleh. Boleh tak bagi? Boleh. Boleh itu dengan apa? Masukkan kategori. Kalau dia orang fakir miskin, maka ambil lah. Itu memang bahagian kau pun. Kalau si penyembelih itu adalah fakir? Fakir miskin. Ataupun maknanya sembelih tu orang kaya pula. Pakai pisau Jerman pula katakan. Pisau Jerman mahal tau kan. Dia maknanya kaya. Maka dia ambil lah daripada bab 1/3 untuk jiran-jiran dan orang yang kaya. Maka dia ambil itu boleh daripada bahagian. Korban tersebut. Bukan ambil tu atas dasar upah. Tapi kadang-kadang kita ni memang begitu. Siapa tukang sembelih, upahnya kepala. Dah dia sembelih bukan kat ni, dekat bawah sikit. Pasal tukang sembelih pun bertapan dia juga. Kau kesian kau asyik kepala je kau bagi kat dia. Dah dia sembelih bawah sikit pasal daging banyak sikit kan. Tak, itu haram hukum, tak boleh. Yang boleh maknanya kita ambil, katakan okey, ini saya sebutlah. Contohnya satu bahagian sekarang kan dalam 750. Lebih kurang. Kita ambil lah 800 sebab apa? Kita masukkan harga korban dan dengan termasuk pengurusan. Jadi ada sebahagian daripada yang masuk pengurusan tu maknanya kita pun sedia maklum dan kita faham, kita bagilah untuk orang yang menjelbih dan sebagainya. Tapi yang paling afdal bila kita buat korban, kita dah sembelih. Alamak tak tahu, belajarlah sembelih. Belajar sembelih. Sekarang ada kursus sembelih, belajar sembelih. Sekurang-kurangnya tangan kita ni besok saksi di bawah Allah Ta'ala kita pernah menyembelih korban kita sendiri. Kan bagus kan? Jadi maknanya belajar sembelih sendiri dan ingat tidak boleh diberi upah untuk penyembelih dan pelapah daripada daging korban, tapi boleh diberi dengan makna wang yang lain ataupun maknanya benda-benda yang lain lah. Sebagai upah boleh. Dan kalau nak bagi daging tu pun tak boleh sebut upah. Ataupun okey, biasa semua dapat 1,5 kilo. Ini pasal dia tukang sembelih, kita bagilah 3 kilo. Itu tak boleh. Sebab pasal tukang sembelih, seolah-olah situ dia ada unsur unsur upah dan sebagainya. Jadi okey, kenapa dia bagi? Sebab ni kita bagilah sebab dia pun termasuk daripada gulungan 1/3 tersebut. Harap jelaslah macam tu. Jadi tak boleh lah maknanya nak upah-upah tak boleh. Upah dengan duit kita sendiri. Macam tu. Orang lain dapat sebungkus, tiba-tiba dia dapat 2 bungkus. Sebab apa? Dia upah sekali menyembelih. Tak boleh lah. Haram. Tak boleh. Okey Ustaz, sekejap lagi ada soalan berkaitan dengan adakah orang bukan Islam dibenarkan untuk menerima daging kurban? Sekejap lagi Ustaz ya. Baik, insya-Allah. InsyaAllah. Nantikan selepas ini Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Katanya terima kasih benarlah mengkema semua. Masih lagi bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kenapa pula tiba-tiba Da'i Hadari ni sebut bahasa Perak? Rindu tak balik Perak tahun ni. Balik sebelah sana. Yang mana faham, tak faham sudah. Cumanya Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Pada pagi ni tak kisahlah di Perak ke, di mana sahaja ke, utara, selatan, timur, barat. Anda semua masih lagi bersama dengan saya Da'i Hadari dan juga Al-Fadhil Ustaz Muhammad Jazlan Abdullah. Dan kita sembang-sembangkan berkaitan topik kita Ustaz ya. Akhlak berkaitan dengan agihan daging korban. Tadi sempatlah ketika kita rehat seketika tadi sempat sembang dengan Al-Fadhil Ustaz. Benar berlaku Ustaz ya, kadang tu sampai tiba-tiba ekor pun hilang.
Betul. Macam mana ekor boleh hilang? Ekor hilang kan. Dia bising. Sekali ekor dia tak ada lah. Kan? Pun boleh berlaku Ustaz ya. Macam-macam. Macam-macam. Sebab tu kadang-kadang kita tengok benda di ibadah kan. Tapi apabila tidak disusun dengan baik, dibuat dengan atas dasar ilmu yang tiada, bukan tak ada ilmu yang tiada. Jadi akhirnya kita tengok dia bukan jadi satu kebaikan dan keberkatan. Dia jadi satu perbelahan. Dah berebut, ada tadi tentang perut lah, tentang ekor lah. Lepas tu yang tak dapat mengumpat lah. Itu Pak Imam mesti rembat. Pak Imam juga kena macam-macam sian Pak Imam. Pak Imam tak ada kemengena. Dia hanya takbir dia. Rupanya dia pun kena. Betulkan semua. Kita nak betulkan sama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini menjadi satu garis panduan yang baik. Mudah-mudahan insya-Allah ada baki 2 hari lagi. Hari ini kita korban, besok lusa kita korban, insya-Allah tersusun dengan baiklah. Kita nak program itu pun ada keberkatan juga selain daripada daging itu sendiri. Ustaz, tadi sebelum kita rehat, ada soalan yang saya nak tanyakan berkaitan dengan orang bukan Islam. Betul. Soalan daripada Khaunah Al-Azwar ni di Facebook, katanya, adakah daging korban boleh diberikan kepada orang bukan Islam? Okey. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Khaunah. Oh, nama Khaunah bagus ni. Nama yang baik. Baik, kalau kita lihat bab berkaitan dengan daging korban boleh tak diberi kepada orang yang bukan Islam, benda ni kalau kita tengok perbahasan yang sangat luas, dan ini disebut sebagai banyak juga ini perkhilaf di kalangan ulama. Dan kalau kita tengok menurut pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, maka haram hukum ni diberikan daging tersebut kepada golongan orang yang bukan Islam. Disebabkan apa? Sebab korban ini merupakan satu ibadah ta'abbud, yakni apa? Berbentuk ibadah. Jadi khusus tu untuk orang Islam. Itu pendapat yang masyhur, dan kalau kita tengok itulah yang muktamad. Tapi kalau kita tengok daripada mazhab-mazhab yang lain, contohnya Imam Abu Hanifah memberi rukhsah atau keringanan untuk diberikan kepada kafir zimmi yang fakir. Dan begitu juga kalau kita tengok pendapat Imam Maliki, mazhab Imam Malik, mazhab Maliki berpendapat bahawa makruh diberikan kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Dan begitu juga mazhab Hambali berpendapat harus hukumnya diberi hadiah kepada orang kafir daripada daging korban sunat, bukan korban yang wajib. Tapi kalau kita lihat dalam konteks masyarakat majmuk Malaysia ni, kalau kita tengok memang ada keharusan untuk diberikan kepada orang yang bukan Islam, tapi dengan syarat yang ketat lah. Antara syarat yang pertama iaitu daging korban sunat saja yang boleh diberi, bukan korban wajib sebagai hadiah. Okey. Dan yang kedua, ingat, yang kedua iaitu keutamaan tu hendaklah diberi kepada golongan orang miskin, kepada orang Islam dulu. Mana kita beri orang Islam, utamakan orang miskin, fakir miskin, golongan orang Islam. Dan yang ketiga, boleh kalau kita beri juga kepada golongan iaitu kafir zimmi. Kafir zimmi ni kafir yang duduk di bawah perintah Islam dalam keadaan mereka tu maknanya dhaif, ataupun mereka tu orang yang susah, memerlukan Dan begitu juga yang keempat, golongan orang-orang miskin daripada orang-orang kafir atau orang-orang bukan Islam tu, dia memang susah, orang miskin. Maknanya daripada hak kemanusiaan, daripada hak maruah keagamaan kita boleh bagi. Maknanya kita ni orang yang Islam ni memang dalam satu negara, agama yang betul-betul baik dan hebat, memang kita boleh bagi. Betul. Dan begitu juga yang akhir ingat, maknanya boleh juga bagi kalau ada hubungan, maknanya kekeluargaan, kejiranan dan sebagainya. Maknanya memang ada juga yang masuk Islam, ada yang pakcik dia masuk belum Islam dan sebagainya. Bila kita buat korban, memang kita boleh bagi. Sebab untuk apa? Untuk maknanya menjinakkan hati dia, dan untuk sebagai satu program atau konteks dakwah juga, untuk faham bahawa sesungguhnya memang inilah kebaikan yang ada, khususnya pada bulan Zulhijjah. Kita ada ibadah korban untuk diberi kepada fakir miskin dan sebagainya, dan kaum keluarga dan jiran dan sebagainya. Sebab itu ada keharusan. Tapi ingat baik-baik, kita kena dulukan dulu orang-orang Islam yang fakir dan miskin, kita dulukan dulu. Dan ada lebihan dan sebagainya baru kita bagi. Ataupun yang tadi saya sebut, ada konteks rapat dengan keluarga dan sebagainya. Wallahualam. Dahulukan orang-orang Islam yang fakir dan miskin. Betul. Okey Ustaz, Aisyah Ica pula di Facebook katanya, apakah hikmah mengapa daging korban lebih afdal diagihkan daging mentah berbanding yang dimasak terlebih dahulu seperti mana daging akikah? Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Aisyah okey. Kenapa daging korban tu diberi kepada fakir dan miskin dalam keadaan mentah lagi basah?
Seorang ulama kata makruh, ataupun maknanya ditegah, diberi keadaan dah kering ataupun dah dimasak. Kan. Okey, ini bergantung pada satu tempat lah. Kalau saya sebut di China tadi, di Pinyang, diorang masak dulu kat masjid. Lepas tu diorang makan jamuan satu kampung. Makan betul-betul. Rupanya bukan hanya tu saja. Orang-orang kampung yang susah pun dia bagi sama untuk sama-sama dimasak. Ada itik, ada ayam, ada lembu, ada kambing dan sebagainya. Itu yang dibuat di sana. Dan kalau kita tengok di sini, kita memang disebut kena beri mentah lagi basah. Sebab apa? Sebab kita bagi kepada fakir miskin tu hak dia. Okey. Bila dia dapat hak tersebut, terpulang kepada dia. Sama ada dia nak masak kari ke, nak masak sup ke, nak masak apa lagi, daging masak hitam ke, daging nak masak daging bakar ke, ikut dia. Sebab dia tu bukan macam kita. Kita makan daging hari-hari, sebab tu daging banyak kat kita sekali. Kan? Yang dia orang ni memang mungkin setahun dapat 5 kali makan daging dan sebagainya, maka terpulanglah kat dia. Dah mengidam 6 bulan nak makan daging kari daging ke biryani ke, dia boleh buat. Hak dia satu. Dan kadang-kadang mungkin dia dapat daging yang lebih. Keperluan dia lebih kan. Dah lebih sangat. Dia boleh jual. Pasal apa? Dia katakan dapat 5 kilo. Mungkin dia perlu 2 kilo, yang 3 kilo lagi boleh. Dia boleh jual sebab hak dia. Dah jadi hak dia. Dah jadi hak dia. Itu sebab itu mentah dan basah. Dia boleh jual, mungkin nak tukar dengan susu, mungkin nak tukar dengan apa-apa. Keperluan dia, itu hak dia. Dia kena faham sebab itu ni kalau kita dah bagi masak, hanya makan je. Tak, ni dia boleh memiliki dan bebas melakukan apa saja untuk tujuan keperluan dia sendiri. Kan? Terpulang kat dia. Adakah dia perlu makan sedikit dahulu ataupun boleh sahaja? Tak, terpulang kat dia. Dia nak makan ke nak jual, itu dah hak dia. Asalkan dia dah terima. Berbalik pada orang yang kaya. Kan, orang yang kaya-kaya. Kan, yang kaya-kaya dia tak boleh pula jual. Dia tak boleh ni sebab apa? Orang kaya dia hanya memanfaatkannya, bukan hak milik tau. Sebab tu orang kaya dia tak boleh jual, dia tak boleh apa. Dia hanya boleh masak, dia boleh makan, dia boleh masakkan untuk orang atau disedekahkan orang lain. Itu beza. Tapi kalau orang fakir miskin, memang kita bagi mentah dan basah, hak dia. Betul tau. Ada orang kadang-kadang dapat, tapi dia dapat 3 kilo. Dia fikir tak apalah, aku makan 1 kilo, 2 kilo kau nak tak beli? Nak beli susu anak? Nak apa? Orang susah ni, kalau kita selami jiwanya, selami hidupnya itu, kita akan tahu betapa susah ni. Tapi saya tengok orang susah lah orang yang bermaruah. Sebab orang susah dia tak pernah cerita kesusahan dia. Dan orang kaya yang selalu cerita bab dia susah. Cik tak? Kau jumpa kaya susah, lagi peniaga-peniaga susah lah, manjang susah. Iyalah. Tapi kalau jumpa orang yang susah, orang miskin, saya tak pernah dengar saya susah, tak. Kalau kita bagi, dia akan ambil. Kalau kita bagi, dia akan terima. Dan kalau kita bagi dia dapat menguruskan apa yang ada dalam kehidupan dia. Masya Allah. Allahu Akbar. Ni kita kena faham tahu. Jadi, kenapa kena bagi mentah dan basah? Sebab dia punya hak untuk dia gunakan apa saja bagi tujuan keperluan dia. Allah. Jangan tanya. Dan saya satu lagi. Okey. Kita ambil masa ni, kita santai lah kan? Ya. Okey. Bagi orang yang menguruskan pembahagian korban ni, ingat baik-baik kalau ada orang miskin, kita mesti ada senarai orang miskin. Kita yang kena tahu dia ni anak berapa. Orang miskin katakan anak ni 13. Jangan bar, orang susah ni kadang-kadang memang anak dia ramai. Kan? Allah bagi dia rezeki macam tu. Kau jangan senyum Betul lah. Saya senyum sebab seronok menggambarkan tu. Saya tengok dekat Kamboja, tahu tak, satu rumah mak air kecil macam ni, dia boleh duduk 16 orang. Ini saya dengan Ustaz Ahmad, nak naik rumah dia pun macam goyang. Saya duduk fikir senyum, adik saya senyum. Fikir apa? Macam mana rumah pun goyang, tapi dah nak macam tu kan. Anak pun ramai. Itu rezeki Allah beri tahu. Kita ni handsome bergaya apa, anak Seorang, 2 orang kan. Itu jangan bertikai. Okey, saya nak sebut sini. Saya nak sebut sini kan. Ingat kita bagi korban, kita tengok orang miskin ni, anak dia apa? Katakan anak dia 7. Bagilah lebih sikit.
Jangan kau samakan semua sekilo. Itu adil sebenarnya. Itu adil. Kan kita kena tahu siapa penerima tersebut. Orang miskin, orang fakir. Dia ni apa? Dia ni berapa anak? Dia ni berapa besar keluarga dia? Kita kena tengok. Kita yang bagi. Dan ingat, bukan bagi daging kita, bagi daging orang mukmin kepada dia. Allahu Akbar. Baru sampai tujuan dia. Ini tak kau bantai semua sekilo dan semua sekilo dapat, dan orang kaya dapat sekilo, orang miskin dapat sekilo. Ni satu. Ni 1/3, 1/3. Sekali kebetulan orang miskin tu memang ramai. Ya. 30 kilo tu dapatlah 30 orang, dapat 100 kilo. Orang kaya ada 15 orang pula, dapat 2 kilo pula orang kaya. Kan tak adil tu. Sebab itu, dulu kan orang fakir miskin cari, lepas tu siasat. Jangan siasat pula macam ni tak. Tengok dia ada handphone tak? Dia ada kereta tak? Bukan. Orang miskin ni saya sebut tadi kan, maknanya keperluan tu macam mana? Kan? Jangan pula orang miskin ada handphone ke? Kau nak ke orang miskin tu terus dia melarat? Tak. Maknanya dia itu keperluan dia, tahu tak? Keperluan dia. Dia bukan marah cakap kuat aja. Okey. Saya nak sebut ni, maknanya kita kena study dan kita kena sampaikan daging tersebut supaya ia menjadi satu doa kepada kita, dan keberkatan yang Allah nak berikan kepada mereka itu dan kepada kita asbab dengan kita buat korban dan mencari orang fakir dan miskin, kerana matlamat korban tersebut adalah untuk apa? Merahmati orang fakir dan miskin dan mengembirakan orang fakir miskin, khususnya pada Aidil Adha. Saranan Ustaz, adakah Ustaz setuju setiap karya ataupun setiap masjid yang ada di setiap kawasan itu perlu ada senarai secara lebih spesifik mereka yang fakir dan miskin? Saya tahu, sebab lepas tu mesti awak cakap kita akan sambung selepas ni. Kan? Ustaz ni macam tahu aje. Pasal muzik tapi jawab dulu, setuju ke tidak? Setuju. Saya setuju, tapi dengan beberapa syarat. Nanti saya sebut syarat-syarat. Syaratnya kejap lagi. Okey. Selepas ini para penonton sekalian, terus bersama kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tahu. Terima kasih para penonton sekalian kerana masih lagi terus bersama kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik, kami di sini nak ucapkan terima kasih kepada anda semua kerana atas sokongan dan juga tontonan anda semualah kami terus teguh berdiri di sini dan terus memberi manfaat kepada anda semua. Ada yang tanya, apa teguh berdiri pula, duduk ni kan? Maksudnya kami terus teguh bersama dengan anda semualah. Alhamdulillah. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Hari ini kita dapat ilmu yang sangat dekat, yang sangat penting para penonton sekalian, berkaitan dengan akhlak agihan daging kurban, bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Jazlan Abdullah, yang tak habis-habis buat saya senyum dan nak ketawa hari ini. Baiklah Ustaz, tadi Ustaz ada sebutkan tentang bagaimana sepatutnya saranan yang perlu dititik beratkan oleh pihak-pihak yang sepatutnya lebih tahu, lebih cakna adanya mereka, wujudnya mereka dalam kalangan kita, iaitu golongan fakir dan miskin. Adakah kalau kita lihat Ustaz pengurusan itu sangat penting supaya kita dapat mengelakkan berlakunya ketirisan ataupun ketidakadilan dalam agihan daging kurban Ustaz? Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Ini satu perkara yang sangat-sangat penting dalam khususnya untuk mengagihkan daging korban. Sekurang-kurangnya kita ada 6 perkara yang perlu kita buat, khususnya pengurusan daging korban. Pertama, menjadikan senarai penerima daging korban mengikut kategori. Kita kena tahu 1/3 ni untuk siapa? Untuk ahli peserta korban. Mana peserta korban dia? Kalau memang peserta korban tak apa, saya niat untuk sedekah semua, tak masalah. Tapi yang duk nunggu ni, kan duk nunggu, mana saya punya, nanti kita pun jadi susah kat situ. Kalau kita ada senarai yang betul, kategori mana yang ni, dia ni masuk golongan mana, jadi kita mudah. Ni biasa dia orang dah buat lah. Yang kedua, memastikan daging korban cukup untuk diagihkan kepada pihak yang telah disenaraikan. Kita sebelum bagi daging, kita dah tahu dah. Katakan kita dapat 20 ekor. Satu ekor tu lebih kurang dalam apa? 100 kilo. Kita dapat berapa? Kita dapat 2000 kilo kan? 20 ekor kan? 2000 kilo ni, dekat Korea kita ni, siapa yang kita dapat? Kita kena tahu. Cukup tak? Cukup ke tak cukup? Kan?
Mungkin kalau kita tengok yang tak cukup, yang kita nak cukup, yang tak cukup tu kita kena cukupkan untuk golongan fakir miskin dulu. Utamakan kan. Okey, ini kita kena. Dan yang ketiga, kita mengutamakan golongan fakir miskin yang telah dikenal pasti. Kita kena kenal pastilah. Patut tu maknanya kita kena pasti. Jangan kita sebagai ahli kuasa apa kita tak tahu. Ada ke miskin gitu? Dia tanya miskin ke tu? Parah tu kalau macam tu miskin ke tu? Memanglah dia tak kata orang miskin, tapi kita tahu kedudukan dia. Maknanya kita ni sepatutnya kita tahu siapa golongan-golongan yang perlu kita bagi. Kan? Maksudnya senarai itu kena sentiasa dikemaskini, Ustaz? Kemaskini lah. Mungkin dah pindah. Mana pindah? Orang lain pula dulu kan. Kita ni kena tahu sebelum kita buat ni, makna 2 bulan kita dah carilah benda-benda ni. Dah kita selesaikan benda-benda ni. Dan begitu juga ingat, okey. Kita kena mengagihkan juga daging kepada mereka yang tinggal di kawasan terpencil. Yang kadang-kadang itu terlepas pandang. Yang dekat masjid je dapat lah, yang jauh-jauh tu kan. Dia tu tak pergi masjid, jangan cakap macam tu pula. Maknanya dia tu kita kena dulukan. Maknanya kita kena cari kan. Okey. Dan begitu juga nanti menyediakan apa, ini satu lagi. Kita ni kena sediakanlah makna kontena sejuk ke ataupun asbak yang besar ke untuk menempatkan daging korban yang sebelum diagih untuk sebelum sempat diagih. Sebab kadang-kadang takut jadi busuk dan sebagainya. Maksudnya kena kekalkan segar. Katakan satu hari 10 ekor. 10 ekor dah 1000 kilo. Betul. Kan? Yang nak bagi? Itu yang kadang-kadang kalau tak betul-betul, akhirnya kita tahan taksi. Tengok apa ni Bangladesh mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa oh ni Islam bagi. Ini berlaku tau. Saya sebut ni berlaku. Pasal tak tahu nak bagi kat siapa. Kan? Orang masa-masa bawa korban dah tak tahu nak bagi siapa. Kan? Sampai apa yang bawa dari korban tu rumah ke 2 kali dapat. Ini di masjid. Tadi dapat. Dia dapat ambil je lah. Nampak tak? Nak mudah urus cara kata dia. Ambil je lah. Untunglah dapat rezeki. Jangan tanya banyak-banyak. Tiba-tiba pula. Itu hak yang kita kena tahu. Sebab itu mengagihkan korban ni kepada golongan yang berada sekiranya terdapat lebihan. Ingat, nak bagi kepada golongan yang kaya berada kalau ada lebihan yang setelah diberi kepada fakir dan miskin. Sebab tu ingat, saya nak pesan ni, kita ni bila jadi diberi amanah untuk mengagihkan korban, pertama ingat kena niat kerana Allah. Itu amanah, bukan main-main. Betul. Yang kedua, kita kena faham, jangan rasa pula kita memunya. Tak rasa munya, maknanya kita pula lebih-lebih seolah-olah lembu tu milik kita. Lembu tu milik kita pula. Kita kena faham, kena faham kita ada kuasa pada daging tersebut pun. Kita hanya menguruskannya. Dan jangan pula ambil lebih sepatutnya. Sembelih daging sedap yang baik kita sorok dulu. Minta maaf ini memang tak berlaku saja saya cerita benda ni kan. Tapi memang tak berlaku pun, kita tahu. Kan? Okey. Dan begitu juga pastikan bagian tempat makna tepat dengan sasarannya. Tu saya sebut tadi miskin kan. Dan yang kedua ingat, jangan pilih bulu. Tak beri. Dai Hadari geng saya. Berapa mau bang? 3. Apa barang 3 kilo? 4 kilo lah. Padahal anak baru seorang. Kan? Patutnya 4 kilo tu dapat anak yang tadi 13 kan? Tak, ni baru seorang. Ini jaga baik-baik. Benda ni kadang-kadang berlaku. Akhirnya, bila pengurusan ini tidak betul, pengurusan ini tidak bagus diurus dengan takbir dengan baik, akhirnya ibadah itu bukan jadi satu ibadah dapat kebaikan, akhirnya jadi umpatan, persengketaan. Ini tengok aku tak pernah dapat. Kau tengok imam tu asyik, imam juga kena. Lepas tu tengok dia tu, kau bayangkan dia je dapat je, kita tak dapat. Dan akhirnya dengannya 18 ekor. Tapi kita tak dapat walaupun sekilo. Macam mana agak-agak dah jadi cerita. Sekarang kan ada grup WhatsApp kan. Kau tengok semua geng kita tak dapat ni. Geng dia ke? Main geng pula. Ni macam mana? Sebab itu perbetulkan cara pembahagian daging dengan tepat dan baik, dan sampai pada sasarannya. Kita bukan nak apa, tadi sebut pada awal tadi, kita hanya iaitu mengharap keberkatan, rahmat daripada Allah, daripada apa yang kita usahakan, daripada apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan ia menjadi satu amalan yang diterima Allah Ta'ala, dapatlah kebaikan daripada kita daripada dunia sampai akhirat. Wallahualam. Kita risau Ustaz ya, sepatutnya ia membawa keberkatan. Akan tetapi jika kita ada penyelewengan berlaku, murka Allah pula kunjung tiba. Betul. Itu yang kita takut. Na'udzubillahi min zalik. Baiklah, Ustaz. Ini kita bagi satu situasi, satu soalan daripada saya Ustaz ya. Ada seorang ni, dia melakukan korban nazar. Saya tanyakan soalan ni mewakili para penonton lah. Dia melakukan korban nazar, maksudnya ia wajib. Betul. Akan tetapi dia tengok daging lembunya ni tiba-tiba macam sedap.
lembu sador pula tu teringin nak rasa katanya. Jadi dia pun makan, dia ambil, dia makan. Apa yang perlu dilakukannya Ustaz? Baik, itulah sebenarnya. Kalau dia korban nazar, korban wajib, dia kena tahu lah hukum hakam. Kan? Jangan kita tahu hanya makan daging, kita tak tahu macam mana hukum hakam makan daging. Ini kita kaji. Ini bagus. Kadang-kadang kita tengok, Allah sedapnya daging, itulah ujian. Rugi pula tak makan. Rugi pula tak makan. Ambil. Pertama, saya nasihatkan, kalau sebab itu tadi, kita dah bagikan. Ini daging wajib, ini daging sunat dan sebagainya. Itu orang yang bagi tu, dia kena tanggungjawab tu. Jadi katakan kita tengok macam ini, memang kita tahu, ini korban lembu kita, dan ini benda yang kita wajib. Memang kita teringin makan, maka ambillah daripada bahagian yang lain, bukan daripada lembu kita tu. Bukan lembu kongsi kita tu. Ingat baik, kan? Ambil daripada bahagian lain. Banyak lagi lembu, satu. Dan yang kedua, termakan. Okey, jangan cakap sekali makan dah berdosa lah kan. Termakan. Sekali kita termakan, bukannya setengah kilo, sekilo kita makan. Waktu tu kita tahu minta ampun kepada Allah Ta'ala, dan kita gantikan dengan nilaian wang. Sekarang ni katakan sekilo daging lebih kurang apa? RM40 kan? Betul, lebih kurang. Ambil RM40 tu, kita sedekahkan kepada fakir miskin, ganti balik nilaian harga daging korban yang kita makan, korban wajib yang kita makan tu, kepada kita ganti nilaian dia untuk diberikan kepada fakir dan miskin. Tak perlu nanti kena korban balik, tak, kita nilaikan saja. Wallahualam. Mudah sajalah, tak perlulah risau. Kadang-kadang terfikir nak kena cari seekor lah pula katanya. Tahun depan ada. Okey, bagaimana pula Ustaz? Mungkin jawatan kuasa yang melaksanakan, pengurusan yang melaksanakan, tiba-tiba dah diberikan kepada fakir miskin pun dah dapat Ustaz. Yang buat kerja pun dah dapat. Lepas tu yang kaya pun dah dapat. Semua orang kata dah banyak sangat dah. Jadi ada lebihan daging korban ni, sertanya banyak tahun ni. Jadi macam mana, adakah boleh dijual Ustaz? Untuk kemaslahatan masjid, mungkin kemaslahatan kampung? Baik, ingat daging korban ni untuk diberikan kepada fakir miskin, bukan untuk dijual. Yang boleh jual tu orang fakir miskin saja. Satu. Baik, kalau kita tengok mungkin daging banyak sangat. Okey. Dan semua 1/3 tu dah dapat dah. Dan maknanya berlebihan lah. Ada lebihan. Ada lebihan. Okey, kalau kita tengok macam mana kalau pulusan kata kita tengok dekat Saudi dan sebagainya kan. Kan orang sembelih korban ni terlampau banyak kan. Jadi kalau kita tengok daging tu dibekukan dan sebagainya, dan dieksportkan, maknanya dibawa daging tersebut ke negara-negara lain yang memerlukan, atau kepada tempat-tempat lain yang memerlukan. Oleh sebab itu saya nak pesan di sini, kadang-kadang kita tengok Korea kita kecil kan, tapi semangat korban tu berkobar-kobar. Kadang tu satu taman Ustaz, satu taman. KRT tu kan? Tapi satu taman tu semua faham satu tuntutan korban, dan semua dia kata mampu. Malulah kalau tak mampu. Kalau tak mampu nanti besok depan Nabi nak jawab apa? Takkan nak jawab Nabi yang korban dengan kita je. Kita ni mampu, maka semua korban. Katakan semua korban. Dapat satu Korea tu rupanya 20 ekor. 20 ekor kan? Jadi kalau 20 ekor yang kita tengok cukup untuk kawasan kita ni 10 ekor. Maka kita belilah, kita pakat ramai-ramai. Okey, ada 10 ekor, siapa yang ni reda tak untuk bawa ke tempat-tempat lain, tempat yang tak ada, kita hantarlah. Hantar lebih dulu pun tak apa. Kan? Ataupun kalau kita pengurusan kita cukup, kita korban ramai, kita sejukkan kita hantar ke tempat lain, boleh, tak ada masalah. Tapi dengan syarat. Mana syarat apa? Syarat kawasan kita tu dah dibagi dengan secukupnya. Fakir miskin di kawasan tu dulu didahulukan. Dah didahulukan. Jangan pula nanti tu kan kita sebut, ada juga ulama nyebut haram memindahkan daging tu ke negeri yang lain, ke tempat lain. Kerana apa? Kerana kadang-kadang kita haram tu sebab apa? Sebab dia ambil bahagian yang wajib tu yang dia bawa. Maknanya bagi wajib apa? Untuk fakir dan miskin. Tapi kalau fakir miskin tu memang selesai, orang-orang peserta korban pun selesai, orang-orang jiran-jiran tetangga orang kaya pun selesai, memang banyak lebihan, maka waktu tu keperluan tu ada dekat tempat lain, kita boleh bawa ke tempat lain, tak ada masalah. Itu ada keharusan. Keharusan tu boleh, tak ada masalah. Okey. Baiklah Ustaz, kejap je lagi saya nak bawakan satu soalan ini yang sebenarnya tak ada kena-mengena pun dengan orang Malaysia. Mungkin kita husnuzon Ustaz ya. Iaitu apabila wujudnya ketidakadilan dalam pengagihan daging korban, dan selalunya apakah puncanya dan bagaimana sepatutnya untuk kita atasi sifat-sifat seperti ini, sebab ia melibatkan komuniti. Jadi insya-Allah sebentar saja lagi kita akan sambung apa yang kita bicarakan ni Ustaz ya. Insya-Allah. Baiklah para penonton sekalian, kalau nak tahu apa jawapan daripada Al-Fadhil Ustaz dan bagaimana diskusi kita ini akan terus lebih jauh, nantikan sebentar sahaja lagi kerana kita akan tutup di TV3 dan sambungannya di TV9. InsyaAllah nantikan sebentar sahaja lagi. Terus bersama kami Tanyalah Ustaz. Biar
Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Bersiaran langsung pada pagi ini membawakan satu topik yang sangat istimewa bertepatan dengan Hari Raya kedua Aidiladha. Jadi insya-Allah kami di sini, saya mewakili para mungkin yang turut terlibat pada pagi ini, mendoakan kesejahteraan anda semua di mana saja anda berada, meneruskan ibadah, terutamanya ibadah korban kita. Dan alhamdulillah hari ini kita dapatkan manfaat, dapatkan ilmu tentang topik kita, iaitu berkaitan dengan topik besar akhlak. Kita tumpukan pada agihan daging korban bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Jazlan Abdullah. Saya nak ajak anda semua untuk terus tanyakan soalan supaya perbincangan kita ini lebih meluas, lebih menyeluruh, dan insya-Allah menjawab soalan-soalan anda. Senang sahaja, boleh tinggalkan soalan anda di Facebook ataupun di ruangan komen Facebook rasmi kami, Tanyalah Ustaz TV3. Baik, itu dia cara untuk anda terus tanyakan soalan. InsyaAllah kami akan alu-alukan dah, dan kami akan raikan insyaAllah. Baiklah Ustaz, bagaimana Ustaz wujud ketidakadilan dalam pengagihan korban, daging korban ini? Sebenarnya ia satu, kita semua tahu ia satu kezaliman dan membawa kepada dosa kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi persoalannya, kenapa ia terus berlaku? Di manakah puncanya? Nak dikatakan masyarakat tidak berilmu, ramai yang tahu halal haram, tapi ia masih wujud. Bahkan lebih menyedihkan, ia juga melibatkan soal ketidakfahaman, mungkin pandangan berbeza. Oleh itu menyebabkan tidak adil dalam pengagihan daging korban. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jatuhnya kita ni sebab apa? Kadang-kadang kita tak jaga tiga perkara. Di mana juga kita berada. Kalau kita berada dekat tempat korban, kita akan jatuh. Kalau kita berada dekat Mekah pun, kita akan jatuh. Sebab kita tak jaga tiga perkara. Apa yang saya sebut bab tiga perkara yang kita tak jaga? Kita lalai dengan tiga perkara. Pertama, kita tidak membetulkan cara kita melihat. Pertama, Yang kedua, kita tidak membetulkan cara kita mendengar. Dan yang ketiga, kita tak betulkan dengan cara kita merasa. Tiga perkara ni kalau dalam diri kita, habislah. Korban baik. Bagaimana kita melihat korban tersebut? Kan? Bila kita melihat korban tersebut, kita tengok, kita rasa macam mana? Kita dengar pula orang cakap, confirm. Itu je bergaduh tu. Sebab kita melihat, kalau melihat benda tu buruk, dia akan jadi buruk. Kalau mendengar benda yang tu, mendengar benda baik tu, kita akan dengar benda yang buruk, dia akan jadi buruk. Kalau kita rasa benda tu baik, tapi kita rasa buruk, jadi buruk tak? Buruk. Ini yang berlaku. Datang masjid ramai-ramai, kan? Seorang bercakap gini-gini, ya ke? Kau tengok, kita bukan tengok kebaikan daging korban tu, kita bukan tengok ibadah tersebut, kita tengok sikap dan sifat individu. Dan kita pun terlupa, kita tak tengok sifat dan sikap kita. Ini rosak tak? Rosak. Sebab itu benda ni yang selalu berlaku. Itu yang berlaku perbalahan, persengketaan. Lepas tu kalau kita tengok perbezaan pahaman ni pun kadang satu masalah juga. Sebab kita hilang hormat. Jadi bagaimana tindakan kita? Dalam hidup ni, pertama, betulkan niat. Kita di pagi tadi, so inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, kan? Niat kerana Allah. Bila niat kerana Allah tu, hati kita ni akan jadi apa? Akan jadi hati yang diubati oleh Allah Ta'ala. Ditambah pula dengan takbir, Ustaz. Dan takbir apa kan? Jadi barulah sifat mazmumah tu keluar. Kalau mazmumah ni ada dalam diri kita, baiklah kita. Baik tu jadi jahat. Percayalah. Nak buat korban baik, nak kumpul ramai-ramai baik, nak bagi daging korban baik. Tapi hati ni ada mazmumah, benda tu tak baiklah. Mula nanti cakap, duduk aje nunggu ke daging korban tu. Tolong-tolonglah. Ni itu anak dia kan tu. Berapa banyak anak? Dia jadi pula jadi penilai pula, jurunilai pula guys tu. Tak. Ini kena faham. Satu, betulkan niat dalam hidup ni, betulkan niat. Buang mazmumah tu, insya-Allah akan dapat kebaikan. Yang kedua apa? Kembalikan nilai ukhuwah. Sebab kita tak ada rasa ukhuwah.
Daging korban ni Allah beri kepada kita, duduk ramai-ramai, lapar ramai-ramai, bagi dekat fakir miskin, bagi dekat kita semua sekali, sebab apa? Untuk dapatkan ukhuwah, suburkan ukhuwah. Tapi kita padamkan sifat tersebut. Tapi kalau kita dapat maknanya kembalikan nilai ukhuwah tu, baru kita faham. Semua orang ada masalah, semua orang ada silap, semua orang, kita betul sangat ke? Kan? Bila kita faham semua ada kekurangan, semua ada kelebihan, waktu itulah menjadi satu masyarakat yang baik. Kan? Ini biasa kita akan tunjal orang. Akhirnya kita terlupa. Kita pun buruknya lebih daripada apa yang kita memburukkan orang. Sebab itu sebut, kembalikan nilai. Bila nilai ukhuwah tak ada, tak ada lah. Saya kalau tengok da'i Hadari menyampah, akan menyampah lah. Handsome konon, buka macam burung kakak tu. Itu cerita Piramli. Burung kakak tu. Kan? Tak, itu bukan awak. Kan cerita Piramli kan? Labu dengan Labi kan? Handsome konon, buka macam burung kakak tu. Handsome konon. Nampak? Sebab apa? Sebab tak dinilai. Lepas tu melihat dengan cara tak betul lah. Okey. Lepas tu apa? Okey. Tak boleh lebih kurang sikit. Rebut pasal perut pun kau nak gaduh apa dah, ilah luar. Cucu kita pun malu tau. Cucu saya bilang cucu, saya boleh lagi. Maknanya saya sebut ni, maknanya rebut perut, rebut kaki, rebut ekor lembu. Allahu Akbar, ya Allah. Kita ni bukan tua, remaja lanjut usia, buang-buanglah sifat sebut. Dan ingat, dalam bab korban ni, kedepankan kesyukuran. Bila kedepankan kesyukuran, Allah beri kita hidup, Allah beri kita peluang, Allah beri kita melihat daging korban, Allah beri kita peluang untuk pegang daging korban, Allah beri peluang kita untuk mengagihkan daging korban. Bersyukurlah kepada Allah kerana Allah nak beri kebaikan, kelebihan, keberkatan dalam hidup kita. Kalau kita kembalikan hal demikian, insya-Allah biiznillah kita akan jadi orang yang benar-benar faham konteks korban yang Allah, konsep korban yang Allah berikan kepada kita, khususnya untuk menjadi kita orang yang soleh dan solehah. Itulah. Kalau kita lihatkan Ustaz sekarang, bukan sekadar daging korban itu pun menjadi isu. Kadang-kadang tu di majlis yang sangat istimewa, macam Ustaz sebut tadi, iaitu nak rapatkan ukhuwah dalam program korban. Kadang-kadang tu ada menghina juga Ustaz. Dia bukan pandai, bagi aku yang pandai. Pun boleh je berlaku, ya. Allahu Akbar. Kita minta janganlah ada sifat-sifat sedemikian rupa. Baiklah Ustaz, Hasjan di Facebook ada satu soalan ditanyakan, bagaimanakah cara terbaik untuk kendalikan sisa-sisa korban selepas dimakan atau dimasak? Sebagai contoh, tulang, lemak-lemak dan lain-lain. Mungkin ada adab yang kita terlepas pandang Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Daripada MDM. Okey. Kalau kita tengok kan orang dulu kan, tulang-tulang kulit tu ditanam kan orang dulu kan. Sebenarnya tak ada dalil pun, tak ada pun maknanya suruhan untuk menanam. Tapi dulu kita kat kampung tanah banyak, dan waktu tu tak nak nanti busuk ataupun diselongkar oleh binatang-binatang liar tu, maka dia orang tanam. Tak ada masalah pun, kan? Jadi mungkin sekarang ni kita dekat kawasan bandar yang telah disediakan, maknanya apa nama, tong sampah dan sebagainya, dan kita tertakluk pula dengan undang-undang majlis dan sebagainya kan. Maka waktu tu tak menjadi satu kesalahan pun. Apa yang baki-baki itu, tulang ke apa, kita masukkan plastik, ikat baik-baik, kita taruh dekat dalam tong sampah pun tak ada masalah. Jadi terpulang kepada kita, yang penting bagaimana kita menguruskan, iaitu sisa-sisa tersebut jangan ia menjadi satu kekotoran. Makna kebersihan tu didulukan. Maknanya katakan dekat masjid ada yang ni, nanti ada orang dia tak tanggungjawab, tinggal perut kat situ satu. Lepas tu dah bersihkan perut, tinggal kat situ, tak dibersihkan. Maka ini yang kita kena kebersihan. Kebersihan. Sebab Islam mementingkan kebersihan. Sebab kebersihan tu sebahagian daripada iman, kita kena faham. Oleh sebab itu boleh makan, ada sisa-sisa, kita ikat baik-baik, kita buanglah. Tak menjadi satu kesalahan pun. Kalau orang dulu tanamlah, kalau kampung. Kat kampung banyaklah tanah untuk tanam dekat bandar mana masuk tong sampah. Supaya nanti diuruskan sampah tu dengan baik, dibuang ke tempat sampah, dan insya-Allah benda tu akan dapat diuruskan dengan betul lah. Wallahualam. Ada satu situasi ni Ustaz. Yang ini soalan situasi pula. Ada seseorang yang bertugas, tak kira lah bahagian yang melapah ke apa ke. Dia bertugas dalam program korban pada Hari Raya Aidil Adha. Dan beliau telah mengisytiharkan, maklumkan kepada semua orang yang dia nak di bahagian setengah haiwan tersebut. Sebagai contoh, jangan ambil ni, aku dah cop bahagian perut. Sebagai contoh. Adakah ia dibolehkan, Ustaz?
Baik, dia peserta korban ke dia yang menggunakan korban? Itu soalan dia. Dia adalah orang yang bertugas. Bertugas. Kau tugas-tugas lebih-lebih pula kau ni. Ya Allah. Baik sekali ini bahasa Johor kan. Tapi ia berlaku kan? Betul. Ini daging aku yang punya. Setengah aku yang punya. Saya boleh cakap suka-suka kau je. Kena faham Ini saya nak sebut di sini. Daging korban yang diberi amanahkan kepada kita itu hak, iaitu apa? Hak peserta korban. Sebab tu diberikan wakil kepada kita untuk diberikan 1/3 kepada fakir miskin, 1/3 untuk bahagian dia, dan 1/3 untuk gunakan orang-orang kaya dan sebagainya kan. Mana orang-orang awam dan orang kaya lah. 3 benda ni kita tahu sekurang-kurangnya. Dan yang paling baik, ambil sedikit peserta korban. Ambil sikit peserta korban tau. Bukan pengurusan korban. Peserta korban. Peserta korban. Itu saya rasa dia tersilap kot sebenarnya. Dia ingat, boleh ke bukan tak? Peserta korban yang boleh ambil sedikit untuk itu yang afdal ambil sikit, dan yang lain disedekahkan kepada fakir miskin. Namun begitu, kalau peserta korban nak dapat juga daging yang baik, maka waktu tu maknanya dia tunggulah dia nak masuk bahagian mana, bahagian fakir miskin ataupun bahagian mana orang awam ataupun orang yang kaya. Kan, dan ingat dia tak boleh ambil cop tu. Kalau dia cop tu dia niat untuk upah, maka haram hukum dia. Haram hukum dia, jangan main jadi kebetulan tengok, ya Allah, ada pula daging batang pinang, ya Allah sedapnya menjijik. Ada pula daging harimau harimau mencakar langit, kan, macam tu, contohlah gitu kan. Ada kan daging sedap kan, bahagian rusuk sebagainya. Okey, itu kita kena faham, itu hak yang terbaik untuk fakir dan miskin. Kita beli insya-Allah kan. Belilah daging yang lain, kan. Jangan kita merebut daging korban sedangkan kita takut kita ambil hak orang lain. Di situ nanti berlaku jadi maknanya kemurkaan Allah SWT. Ini patutnya kita makan daging korban, kita jadi orang yang soleh. Tapi kita makan daging korban, kita jadi orang yang toleh ataupun orang yang tak menjauh betul. Kita pula daripada Allah. Menjauh daripada sifat-sifat yang baik. Wallahu a'lam. Itu yang kita risaukan Ustaz ya. Okey Ustaz, ada soalan di Facebook ni. Ramlah Yahya. Beliau bertanya, kalau kita buat korban di 2 tempat berbeza, menjadi peserta korban di 2 tempat berbeza lah. Yang pertama luar negara dan satu bahagian di tempat sendiri. Adakah pembahagian daging korban untuk di tempat sendiri masih kekal dibahagi 3 macam Ustaz sebut tadi, 1/3, 1/3 dan 1/3 tu? Kekal sebab yang luar negara tu memang 100% dibagikan di sana. Baik, ini kalau kita tengok Ramlah, ini benda yang baik tau sebenarnya. Dan saya nak sarankan siapa-siapa yang ada korban yang wajib, contohnya nazar, bagus dia buat korban di luar negara. Sebab apa? Sebab kita takut kat sini nanti bercampur dengan kita. Betul. Kita makan pula daging yang ada kaitan dengan kita. Jadi saya nasihatkan siapa yang buat korban wajib, baguslah buat kat luar negara. Tapi dengan satu syarat. Syaratnya untuk mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala, iaitu untuk ta'abud, untuk ibadah, bukan untuk murah. Ini satu. Kenapa korban kat luar negara? Murah. Sini 800 satu, sana 400 saja dapat satu. Murah. Korban bukan murah. Korban adalah sifat, sikap dan untuk menghampirkan diri kita kepada Allah Ta'ala, untuk meraih sifat takwa. Ingat baik-baik, bukan murah. Tak kisah nak korban kat mana pun, jangan disebut bab berkaitan dengan nilai. Kalau nak berani pergi dekat China, baru terbaik punya. Satu ekor lembu sekarang ni, kalau dulu saya ingat 12,000 yuan, sekarang saya ingat pun dekat 20,000 yuan, dekat 10,000 ringgit. Ada berani? Masya Allah, seko. Barulah betul korban tu kan nak rasa. Gigil barulah rasa korban. Kalau tak gigil tak rasa korban. Okey. Baik. Baik, 1/3 itu kalau dekat luar negara. Kalau kita, sebab tu kita berwakil, kita sedekahkan semua sekali. Itu yang terbaik. Kalau dekat tempat kita baliklah asal kita. Mana kita boleh tak ambil 1/3 daripada bahagian? Boleh, tak ada masalah. Itu memang hak kita. Tapi terbaik ibu-ibu yang dirahmati sekalian, ibu-ibu yang sekalian, kita ambil sikit je. Kita pernah juga baca hadis Nabi SAW. Nabi ambil bahagian sedikit daripada hati kan, atau beberapa ketul untuk dimakan, ambil macam tu kan. Yang lain disedekahkan kepada fakir miskin. Kita buat macam tu lah, kan. Pasal apa? Biarlah orang lain makan daging kita tu yang kita bagi. Sebab apa? Itu yang kita bawa ke akhirat. Yang kita makan ni habis, tak ada apa. Kita makan habis. Kalau nak makan, banyak lagi jual kat kedai, kita beli. Sampai nanti daging tu macam mendaging kat kita macam sekarang, kan. Tapi kalau orang yang kita bagi tu, itulah amalan kebaikan yang kita bawa daripada dunia sampai akhirat. Oleh sebab itu, tak ada masalah kalau kita korban di sini, kita boleh juga ambil 1/3 dan tidak ada larangan, dan itulah benda yang boleh kita lakukan. Wallahualam.
Baik, sekejap lagi Ustaz, ada soalan berkaitan dengan adakah boleh daging korban dibuat kenduri oleh pihak beberapa pihak lah. Kejap lagi saya akan tanyakan kepada Al-Fadhil Ustaz. InsyaAllah. Cumanya kepada anda semua terus bersama kami. Jangan ke mana-mana. Tanyalah Ustaz, biar tahu. Jangan keliru. Kemeriahan Aidiladha diteruskan dengan pagi ini. Kami di TV3 dan juga TV9 terus bersama dengan anda memberi manfaat melalui Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan kemeriahan pada pagi ini kita dapatkan ilmu. Sebelum kita nak meneruskan apa sahaja aktiviti Aidiladha kita, hari ini kita bicarakan tentang akhlak. Kita berbincang ilmiah berkaitan dengan akhlak agihan daging korban bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Jazlan Abdullah. Baiklah Ustaz, satu soalan yang saya tinggalkan tadi sebelum kita rehat. Ini situasi yang benar-benar berlaku. Kadang-kadang tertanya-tanya juga saya, bagaimana, adakah pihak yang mengadakan program korban, sebagai contoh, saya bagi contohlah surau atau masjid, bolehkah mereka ambil lebihan daging yang telah disediakan itu untuk dibuat makan-makan? Kemudian mereka yang telah menerima daging, adakah juga mereka boleh gunakan daging itu untuk dibuat makan-makan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada dua perkara. Pertama, kalau kita tengok masjid ni memang betul, kadang-kadang dia ambil sebahagian daging tu dimasak dan nanti semua peserta-peserta korban ke siapa yang hadir tu boleh makan. Dan ini pada saya amalan yang baik, bolehlah diambil daripada lebihan korban. Tapi jangan lupa mesti didulukan untuk fakir dan miskin. Dia hasilkan siap-siap. Dia hasilkan siap-siap. Bukan ambil daripada bahagian yang wajib, bahagian fakir miskin. Sebab kita kena faham asas daging korban itu untuk fakir miskin mestilah diberi dalam keadaan mentah dan basah. Dia tak boleh maknanya kering masak dan sebagainya. Ambil dulu yang miskin ni, kita bagi dulu. Itu memang hak dia. Dia nak buat apa saja untuk dia boleh mengurus untuk atas tujuan keperluan dia buatlah. Jadi bagi yang mungkin dari berbahagian kita bolehlah masak, makan. Dan bukan itu makan saja, maka dengan sendiri makna kita di situ bukan hanya kita dapat daging itu, kita boleh sedekah semula. Dan begitu juga situasi kalau kita dapat daging, kita dapat sekilo, lepas tu kita masak kat rumah, lepas tu ada pula adik-beradik kita datang, memang aku ada makan-makan beraya, datang kita bagi itu bagus. Sebab apa? Daging itu dah hak milik kita dah, kita dapat dah. Dan kalau kita orang yang kaya atau orang awam atau orang kaya, maka memang kita bukan boleh jual, tak, kita boleh memanfaatkan. Orang datang, kita bagi makan, ni adik-beradik kita makan. Sebab kita kena sebut lagi, ini daging korban, daging diberkati, kita makanlah, niatlah yang baik-baik, mudah-mudahan Allah beri kebaikan dan keberkatan pada apa yang kita daging yang Allah berikan kepada untuk kita makan ni. Kita minta lah satu doa macam tu, tak salah pun, doa takkan salah pun, kan? Tak ada masalah, kita minta. Jadi dengan sendiri kita dapat dan kita boleh bersedekah. Itu amalan pada saya, amalan yang baik lah. Daripada kau simpan sampai jadi ketul batu tu, kan? Betul lah kan? Dan 15 bulan baru keluar balik, boleh lagi tak boleh? Akhirnya buang lah. Daging kurban tahun lepas. Tahun lepas. Itu juga. Makan dulu, panggil anak beranak, syukur. Sebab tu saya tengok di Kelantan, saya tengok ada orang dapat daging tu, lepas tu orang masak, panggil jiran-jiran makan. Masya Allah. Bukan hanya dia dapat keberkatan untuk daging tersebut, tapi dia boleh sedekah pula dengan cara masak dan sebagainya. Tak menjadi satu kesan. Cuma bagi fakir dan miskin, maka dulukan bagilah mereka dalam keadaan mentah dan basah. Untuk yang boleh mereka membuat boleh melakukan atas keperluan dia sendiri. Wallahualam. Saya tertarik dengan apa yang Ustaz nyatakan tadi, iaitu doa setiap kali sebelum makan daging korban. Sebab ud'uni istajib lakum, Allah firmankan, doalah, aku akan mustajabkan bagi kamu. Baiklah Ustaz, soalan daripada Hafizi, juga sahabat kita di Facebook. Cantik soalan ni sebab ia berkaitan dengan isu semasa, mungkin juga berkaitan dengan kawasan-kawasan di bandar dan juga pinggir bandar. Soalan beliau, apakah perbezaan agihan daging korban di penempatan miskin bandar bagi mereka yang tinggal di perumahan awam, iaitu rumah flat, dan miskin yang tinggal di kampung? Bagaimana bezanya? Apakah kriteria yang perlu diambil kira? Sebab di bandar ni Ustaz, kadang rumahnya begitu tapi gajinya boleh tahan. Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Miskin ni bukan diukur dengan apa yang kita lihat. Miskin ni diukur dengan dengan keperluan. Patut pula benda miskin ni. Patut pula miskin.
Saya dah sebut tadi, okey, sungguh pun gaji dia 3,000 misalan. Okey. Sungguh pun gaji dia katakan 3,000. Tapi di bandar, saya minta izin sikit dia. Baik, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, para penonton sekalian, kami amat alu-alukan soalan daripada anda. Terus tanyakan soalan dengan sebarkan, dengan tinggalkan soalan anda di ruangan komen kami, iaitu di Facebook rasmi kami Tanyalah Ustaz TV3. Tapi saya nak ingatkan, soalan mestilah bertepatan dengan topik kita, iaitu akidah, iaitu berkaitan dengan agihan daging korban. Baiklah Ustaz, mungkin Ustaz nak sambung sedikit sebelum Ustaz nak sampaikan sesuatu amanat ataupun pesanan kepada semua para penonton kita tentang topik kita pada pagi ini. Silakan Ustaz. Baik, apa tu bab berkaitan dengan tadi, bab berkaitan miskin. Miskin bukan diurus daripada segi apa yang kita lihat, daripada diri. Sebab tu kalau ada juga di bandar gaji dia 3,000. Baik. Tapi keperluan, sebab tu ada nisbah miskin bandar. Betul. Sebab apa? Sebab nak bayar kereta, nak bayar anak sekolah dan sebagainya, transport dan sebagainya. Dan akhirnya mereka tu termasuk juga berkaitan dengan apa? Miskin bandar. Di kampung begitu juga. Yang penting miskin ni atas keperluan dia. Saya sebut tadi kan, kalau keperluan dia satu hari RM30, dia dapat kurang daripada RM30, itu dia kata miskin. Baik. Kalau keperluan RM30 satu hari, dia dapat setengah, kurang daripada itu, dia dipanggil fakir. Dia dapat RM14, itu fakir. Jadi mereka ni layak untuk dapat daging korban. Ya, baik, itu dia. Selesai sudah apa yang kita bincangkan pada pagi ini berkaitan dengan akhlak, iaitu daging korban. Dan jangan lupa untuk terus bersama dengan kami para penonton sekalian, bersama dengan sahabat saya esok, iaitu Da'i Hilman, tentang topik kita pengajian hadis takwa di mana-mana. Dan saya yakin ada juga berkaitan dengan apa yang kita sedang lakukan ketika ini, iaitu pengorbanan yang sangat besar mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah ingatlah bahawasanya pengorbanan yang membawa keberkatan, pengorbanan yang kita akan rasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya Da'i Hadari mohon permisi undur diri, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.